Ramadan beliau akan dikunjungi, beliau akan didatangi oleh salah seorang sahabat lama yang hampir 10 tahun beliau tidak bersua muka. Dan kedatangan ini menunjukkan bahawa beliau begitu beria-ria untuk menyambut kedatangan sahabat lama yang tidak berjumpa. Sampai waktu yang ditetapkan pada malam awal Ramadan, selepas menunaikan salat tarawih, sang ulama sufi tadi menerima kedatangan sahabatnya yang dikatakan 10 tahun lebih tidak bertemu. Lalu bila saja masuk sahabatnya ke dalam rumah ulama sufi tersebut, dia melihat ada sesuatu yang tidak suka pada hatinya. Dia melihat sesuatu yang tidak berkenan pada hatinya. Seolah-olah gambaran sambutan yang diberikan oleh ulama sufi tidak kena sama sekali dengan gelaran yang diberikan oleh umat kepada beliau. Apa yang dilakukan untuk menyambut tetamu tersebut seolah-olah dia menghidupkan 100 batang lilin untuk menerangi ruang tamu rumahnya semata-mata nak menyambut kedatangan sahabat lama tersebut. Pada anggapan sahabat lama beliau, apa yang dilakukan ini seolah-olah melebih-lebih. Apa yang dilakukan ini seolah-olah mengada-ngada. Cukuplah menghidupkan 1, 2 atau cuma 3 batang lilin semata-mata untuk menerangi dan mencahayakan kita berdua. Tapi ini dah dianggap berlebih-lebihan sampai engkau hidupkan 100 batang lilin di ruang tamu rumah ini. Inilah sebenarnya penghormatan dan rasa takzim aku kepada kamu, wahai sahabatku. Sesungguhnya 100 batang lilin ini telah aku hidupkan ikhlas semata-mata kerana Allah Subhanahu wa ta'ala demi sebuah persahabatan kita. Kalau kamu rasa aku mengada-ngada, kalau kamu rasa aku berlebih-lebih, cuba kamu padamkan salah satu daripada lilin tersebut dengan kudrat kamu sendiri. Lalu sahabatnya yang kata kepada beliau mengada-ngada tadi, cuba meniup, cuba memadamkan setiap batang-batang lilin tadi dengan pelbagai usaha, dengan pelbagai cara. Tetapi sayangnya 1 batang lilin pun tak mampu untuk beliau padamkan. Ini menunjukkan bahawa cahaya tersebut dihidupkan demi kerana Allah semata-mata memuliakan seorang tetamu. Tetapi sahabat tadi memberi saranan dan nasihat seolah-olah dia lebih alim daripada ulama tersebut, dia lebih baik daripada ulama tersebut, dia lebih zuhud daripada ulama tersebut. Tetapi rasa-rasa dia alim, rasa-rasa dia lebih, rasa-rasa dia zuhud itu pun tak mampu untuk mematikan walau sebatang lilin. Ini adalah harga sebuah kejujuran. Ini adalah harga sebuah keikhlasan dan tulus kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, sepanjang bulan Ramadan yang mulia ini, sekurang-kurangnya banyak saranan-saranan daripada ulama, banyak saranan-saranan daripada tuan-tuan guru, pelbagai bentuk ibadah-ibadah, pelbagai variasi amalan-amalan yang didedahkan pada kita. Minta kita beribadah dengan ni, minta kita beramal dengan ni, minta kita bersolat dengan ni. Apapun sebagai orang-orang awam yang saya yakin di rata-rata di hadapan saya termasuk diri saya sendiri, sekurang-kurangnya kemampuan yang kita ada, kemampuan yang kita miliki, sekurang-kurangnya buat 2 benda ni di waktu malam hari dan buat juga 2 benda ni di waktu siang hari. 2 benda yang saya sarankan kita orang-orang yang berada di tahap sederhana ni buat ialah jangan sesekali kita tinggal solat sunat tarawih. Lazimkanlah diri kita semua ke masjid, ke rumah Allah, mencari berkat, mencari keredaan, mencari pengampunan Allah. Kalau bukan bulan Ramadan, bulan mana lagi yang kita nak cari? Kalau bukan bulan Ramadan, bulan mana lagi yang kita nak raih?
Yang perlu diingatkan, jangan sesekali menjadikan bulan Ramadan kita sama seperti bulan-bulan yang dikatakan sebagai hampir sama dengan pasaraya-pasar raya. Kita lihat pasar raya, dia ada pada musim-musim tertentu. Pasar raya menyediakan harga-harga runtuh, pasar raya menyediakan harga-harga boom, pasar raya menyediakan harga-harga wow. Kalau sebelum ini hampir setiap hari kita melalui pasar raya tersebut, tapi tak ada iklan harga runtuh, tak ada harga special, kita pun tak singgah, kita pun tak masuk dalam pasar raya. Tapi bila lalu tepi pasar raya, kita terpandang harga runtuh 80%, harga bagus 90%, jualan langsung habisan 99%. Singgah ke tak singgah? Kita pasti singgah. Bahkan pak-pak kereta yang sebelum ini kosong dan sederhana hampir tak muat, hampir berebut kerana nakkan barang-barang yang diiklankan tadi. Jangan samakan hari tersebut sama macam masjid kita. Kita kadang-kadang hari-hari lalu depan masjid tapi tak berasa nak singgah, lalu tepi masjid tapi tak berasa nak berjemaah. Tapi bila mari bulan Ramadan, rasa tu mari sup-sup saja. Rasa nak mari berjemaah, rasa nak mari masjid, rasa nak mari bertarawih. Sebelum ni parking kereta di masjid banyak kosong, parking kereta di masjid banyak terbiar. Tetapi apa yang berlaku bulan Ramadan, hampir di setiap lereng-lereng, di setiap tepi-tepi jalan raya penuh. Tak muat nak masuk masjid, tak dan nak masuk dalam kawasan masjid. Seolah-olah bulan ni saja kita nak raih ampun Allah, seolah-olah bulan ni saja kita nak raih maghfirah daripada Allah. Ingatlah, Allah yang kita sembah pada bulan Ramadan, Allah yang sama yang kita sembah di luar bulan Ramadan. Allah yang kita nak ganjaran daripada dia di bulan Ramadan, Allah yang samalah yang berikan ganjaran di luar daripada bulan Ramadan. Ini sebenarnya mengajarkan kita erti keikhlasan beribadah, erti tulus dalam beribadah kepada Allah semata-mata. Bukanlah kerana datangnya bulan Ramadan barulah kita rasa gayak nak cari Allah, barulah kita rasa gayak nak berjemaah, barulah kita rasa gayak nak mencari masjid dan sebagainya. Jadi tumpukan pada bulan Ramadan agar jemaah dan masjid ini terus kekal pada diri anda, agar jemaah dan masjid terus ada dalam diri anda sampai di luar bulan Ramadan dan bulan-bulan seterusnya. Baiklah, yang kedua ialah selain daripada tarawih, ambillah masa anda, mungkin 5 minit, mungkin 10 minit, mungkin 15 minit, ikut kesesuaian waktu yang anda perlukan, yang anda punyai, tadarrus Al-Quran. Jangan lari daripada Al-Quran. Dah di luar bulan Ramadan kita selalu lari daripada Al-Quran, kita selalu tak dan dengan Al-Quran, kita selalu tak ada masa dengan Al-Quran. Adakah bila mari bulan Ramadan kita nak jauhkan diri lagi dengan Quran, tak mau bagi sedikit masa dengan Al-Quran, tak mau bersahabat, berkawan dan akrab dengan Quran? Kita rugi yang amat sangat, kita rugi yang amat besar. Yang mana salah satu daripada hikmah bulan Ramadan ialah diturunkan Al-Quran. Hikmah bulan Ramadan diturunkan Al-Quran, jadi cari Al-Quran, baca Al-Quran, baca tafsir Al-Quran, fahami ilmu Al-Quran, fahami segala bentuk ilmu-ilmu yang terkandung dalam Al-Quran. Lazimkan hal yang sama di luar bulan Ramadan, lazimkan hal yang sama di bulan-bulan selain bulan Ramadan. Itu malam hari. Yang dua perkara di siang hari, nombor satu, kita dah buat amalan berpuasa. Hak tu siapa-siapa pun buat. Yang kedua ialah memperbanyakkan ibadat-ibadat sunat. Banyak buat benda-benda sunat. Kita boleh nak berinfak, kita boleh nak bersedekah mengikut kudrat dan kuasa kita. Kita boleh solat sunat terutama hari-hari cuti.
Lepas sembahyang subuh stay lama sikit, zikir banyak sikit, wirid banyak sikit, tahlil banyak sikit. Masuk waktu isyraq boleh buat solat sunat isyraq, masuk waktu duha boleh buat solat duha, boleh buat solat sunat hajat, boleh buat solat sunat taubat dan sebagainya. Jadi perbanyakkan amalan-amalan yang berbentuk sunat. Walaupun di sana dikemukakan dalam banyak kitab-kitab fiqh oleh ulama-ulama dengan pelbagai amalan-amalan yang sesuai diamalkan oleh umat Islam di bulan Ramadan, sekurang-kurangnya 4 benda tadi yang saya sebut, 2 di malam hari dan 2 di siang hari.